Selamat pagi, semua. Selamat pagi semua pada murid-murid moral. Cikgu harap lepas cuti ni kamu dalam keadaan sihat, bebas daripada COVID-19, sekiranya ada. Amalkan SOP dan pendekatan yang telah diberikan untuk kita mengatasi ataupun melawan penyakit COVID-19 ya. Okey, untuk minggu ni kita nak bincang latihan pada buku modul aktiviti ya. Buku merah kita ni, modul aktiviti mesra digital. Hari tu cikgu minta kamu buat latihan muka surat 47 Mari kita tengok muka surat 47 dan 48. Kita discuss aktiviti ni. Kalau tengok di sini muka surat 47 Sekejap cikgu buka buku cikgu muka surat 47. Muka surat 47 ni masih lagi dalam tajuk adil. Yang mana dia bagi satu situasi. Kamu tengok situ dia kata terangkan apa yang patut kamu ambil bagi menunjukkan sikap adil, tindakan yang kamu perlu ambil untuk menunjukkan sikap adil. Kalau kata dalam gambar rajah satu tu, dia dah bagi satu contoh. Kamu sudah berasa kenyang dalam satu majlis anjuran kejiranan kamu terasa ingin makan lagi apabila melihat banyak lagi makanan di atas meja. Sedangkan kamu dah kenyang. Tengok pula menu yang lain pula. Apa tindakan patut yang kamu lakukan untuk menunjukkan kamu ni bersikap adil? Contoh dia, kamu berhenti makan dengan segera dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil makanan. Mungkin ada tetamu undangan yang baru sampai, yang belum menjamah makanan lagi, kita berhenti dulu dan kita bagi laluan pada orang lain pula untuk menikmati makanan pada jamuan tersebut. Yang kedua pula, kamu ternampak jiran kamu berpeluh-peluh untuk memutarkan rantai basikalnya yang putus. Dia tengah naik basikal, tiba-tiba rantai dia putus. Apa yang kamu patut lakukan kalau kata berjumpa dengan situasi tersebut lah. Mungkin kamu boleh terus pergi kepada jiran tersebut, tanya apa masalah dia, serta menolongnya dengan ikhlas. Tapi zaman sekarang ni, zaman COVID-19 ni, untuk kita berdamping dengan orang tu, kita kena ikut SOP. Mungkin kamu pergi dalam keadaan jarak yang terkawal, supaya kamu nak membantu orang, nak tolong orang, ia tidak memberi kesan buruk kepada kamu. Sebab kita dalam norma baru ni banyak aktiviti fizikal, aktiviti harian kita tak sama seperti dahulu. Pergi dekat dia, tanya apa masalah dia. Kalau kamu pandai, kamu tolong repair. Bantu dia dengan ikhlas. Kalau tak pandai, carilah pertolongan ataupun bantuan untuk kita bantu rakan kita tu. Nombor 3 tu, nenek dia bawa banyak buah-buahan, rambutan daripada kampung dia. Musim buah ni, hari tu kita ada musim durian tapi dah habis dah. Musim rambutan cikgu rasa pun dah habis dah. Ayah kamu ni dia suruh kamu bedak-bedak. Bedak-bedak maknanya agih-agih lah. Bagi pada jiran kamu. Tapi kamu nak bagi pada jiran yang kamu kenal, yang kamu baik dengan dia, kamu rasa nak berkawan dengan dia saja. Apa tindakan yang sepatutnya kamu buat? Ikut nasihat lah. Ikut nasihat ayah kamu. Yang mana bagikan kepada semua jiran terdekat secara adil dan sama. Kalau jiran A 10 biji, kamu bagi 10 biji. Kalau kata jiran B pun 10 biji, 10 biji. Jangan kata pengagihan tu pun tak sama banyak. Alright. Agih pada semua orang tapi dengan jumlah juga sama. Amount yang sama. Kalau kata yang keempat tu, dia duk main pingpong. Kamu duk main pingpong. Tapi kamu dipilih sebagai pengadil bagi pertandingan pingpong. Maknanya kamu tak main pingpong, tapi kamu dipilih sebagai pengadil. Rakan baik kamu serta dalam pertandingan itu namun melakukan kesilapan. Kamu tengok kawan kamu duk main pingpong, orang pilih kamu nak jadi pengadil, tapi kamu bantu.
kawan kamu tu untuk menang tandingan tu. Okey, apa tindakan yang patut kamu ambil bagi menunjukkan sikap adil. Okey, yang keempat ni, okey, kamu perlu jadi pengadil yang adil lah, bersikap adil, okey, dan memberikan kemenangan kepada orang yang sepatutnya menang ataupun orang dalam situasi sememangnya dia dapat menang, kita kena bagi pada orang yang sepatutnya menang. Okey, barulah adil. Okey, kita tengok pula muka surat 48. Okey. Fahami situasi dan jawab soalan-soalan di bawah. Okey. Bagaimana kamu mengamalkan sikap adil dalam aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas. Okey, kalau kita tengok dalam situasi itu, okey, mungkin ada aktiviti gotong royong, okey, membersihkan rumah, membersihkan sekolah, membersihkan taman, okey. Apa dia minta di situ ialah sikap adil dalam aktiviti yang ditunjukkan. Okey, mungkin sekiranya kamu berada dalam situasi tersebut, okey, kamu boleh melakukan tugasan dengan sama rata. Bukan kata setengah orang tu dia tahu suruh orang saja tapi dia tak buat apa. Okey, kita buat sama-sama dan kita agih-agihkan, kita beri tugasan yang sama pada setiap orang yang ada pada aktiviti tersebut. Okey, mungkin yang kedua, kita bagi tugasan tu mengikut kemampuan dia. Macam kamu kanak-kanak, okey, mungkin kebolehan kamu terhad, okey, untuk membersihkan contohnya bumbung rumah, mengangkat barang berat, okey. Jadi secara adilnya kita bagi tugasan ikut kemampuan, barulah adil. Yang kedua, terangkan dua kebaikan apabila semua jiran dapat melakukan aktiviti secara adil dan saksama. Okey, dia bagi contoh dekat situ, hubungan sesama jiran bertambah erat. Okey. Yang kedua ialah mungkin kita dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni, okey, sesama jiran kita. Okey, selain daripada tu, kamu juga boleh isikan jawapan yang mungkin kamu rasa betul. Alright. Okey. Ketiga, apakah perasaan kamu apabila aktiviti kejiranan dapat dilaksanakan secara adil? Okey, dia tanya di sini, okey, perasaan. How do you feel? Okey, apa perasaan kamu? Mungkin kamu rasa bahagia, kamu rasa gembira, okey, kamu rasa bangga, kamu rasa puas hati. Okey, mungkin juga kamu akan berasa seronok lah. Okey, nyatakan yang B tu mungkin kamu boleh tulis kamu rasa seronok, ya. Yang A tu rasa bangga, puas hati, B tu gembira dan seronok. Okey. Yang keempat, nyatakan 3 jenis situasi lain kamu mempraktikkan sikap adil dalam kalangan jiran kamu. Okey. A, dia bagi contoh di situ, mematuhi peraturan permainan anjuran kejiranan. Okey, kalau ada sebarang permainan lah. Okey. B, mungkin memberi layanan, sama rata apabila mengagihkan sumbangan. Sekiranya ada sumbangan, kita bagi layanan yang sama rata. Okey. Okey, kalau kata yang C, kalau kata ada jiran yang bertelingkah, ada pergaduhan, okey, ada perselisihan faham, kita cuba bantu mereka selesaikan perselisihan faham sesama jiran, bukannya tambah lagi kekusutan. Okey, itu adalah jawapan-jawapan yang cikgu fikirkan boleh diguna sebagai jawapan kamu pada muka surat 47-48. Dan kamu boleh semak jawapan kamu sekiranya ada pembetulan. Okey, buatlah pembetulan. Okey, kemudian share jawapan kamu dalam grup Telegram kita. Okey, itu saja.